Dan tu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ada tanda tak? Orang ni dikasih ataupun orang ni tak dikasih oleh Allah?" Dan tuan apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fanzur ila muyulik," kata Nabi. Maka tengoklah, lihat kepada apa kecenderunganmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan tengok kepada kecenderungan kita, tengok kepada minat kita. Dan tuan, kalau minat kita kepada benda-benda kebaikan, syukur dengan Allah. Pasal apa? Kerana ini alamat, ini adalah tanda bahawa seseorang itu dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى علامة الحبيب عبد الله مرشاطري وإلى علامة الحبيب حسن بن عبد الله مرشاطري وإلى علامة الحبيب سالم بن عبد الله مرشاطري وإلى مؤلف الكتاب ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini bagi kita menunaikan salat fardu maghrib berjemaah, dan insya-Allah kita akan dirikan pula salat fardu isya berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa yang kita lafazkan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin.
Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirat. Maka dia kata wa ta'arrudu lin nafahati ma'murun bihi wa muraghabun fihi. Dia kata dan mencari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ma'murun bihi, ianya adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa muraghabun fihi, dan juga dia adalah sangat-sangat digalakkan, bahkan dituntut sangat-sangat. Bantuan sebelum ni kita dah terang berkenaan dengan dorongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seseorang dia melakukan kebaikan. Dan dorongan itu pula dia ada macam-macam perasaan. Ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala campakkan di dalam hati dia, berasa takut untuk melakukan benda yang diharamkan oleh Allah. Ada yang berasa semangat untuk melakukan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang Allah Subhanahu wa ta'ala campakkan dalam hati hamba dia, berasa rindu untuk melakukan kebaikan. Dia berasa rindu untuk melakukan taat kepada Allah. Kemudian Imamul Haddad dia sebut lagi, ada juga yang Allah Subhanahu wa ta'ala dia berikan dorongan ini adalah dengan melihat kepada ahlillah, iaitulah orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan ada juga yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bila mana orang alim ini dia memandang kepada seseorang, maka dengan pandangan itu dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia kata waqad yaqa'u biduni sababin, dan kadang-kadang tanpa ada apa-apa sebab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan campakkan dalam hati hamba dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka ada macam-macam cara bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong manusia itu untuk melakukan kebaikan. Kerana tu kata ulama, di dalam tubuh badan manusia ini dia ada dua dorongan. Yang pertama adalah dorongan melakukan kebaikan. Tuan-tuan, ada bisikan-bisikan kebaikan, ada dorongan-dorongan kebaikan.
Tuan-tuan, dorongan kebaikan ni disebutkan oleh ulama adalah daripada malaikatullah yang senantiasa mendorong hamba-hamba Allah ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia ada satu lagi dorongan, yang mana dorongan itu didorong oleh syaitan. Dia didorong melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, syaitan dorong dia. Maka siapa-siapa yang menyucikan jiwa dia kepada Allah, siapa-siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah, tuan-tuan, maka dorongan yang baik itu akan mengalahkan dorongan yang tidak baik yang main daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu sahabat dia tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada tak tanda-tanda bahawa seseorang dia dikasih oleh Allah dan juga tanda bahawa dia tak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala?" Tuan-tuan, masya-Allah, Allah Subhanahu wa taala tak pernah sama sekali zalim kepada manusia. Setiap perkara diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu Allah Subhanahu wa taala dia perintah kepada setiap hamba-hamba dia. Dan tuan, dia nak kena menyucikan jiwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Dia dapat melihat hikmah yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ada tanda tak? Orang ni dikasih ataupun orang ni tak dikasih oleh Allah?" Dan tuan, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fanzur ila muyulik," kata Nabi. Maka tengoklah, lihat kepada apa kecenderunganmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, tengok kepada kecenderungan kita, tengok kepada minat kita. Tuan, kalau minat kita kepada benda-benda kebaikan, syukur dengan Allah. Pasal apa? Kerana ini alamat, ini adalah tanda bahawa seseorang itu dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu saya pernah cerita dekat sini, macam mana ada satu orang yang diberikan jawatan yang besar tetapi tak meninggalkan kebiasaan dia dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa dia? Al-Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, Imam Mutawalli Sya'rawi ini adalah ulama besar di Mesir. Dan dia digelar sebagai mufassir hazaz zaman. Dia adalah ahli tafsir pada zaman ini. Dan tuan, dia bukan hanya setakat hafal Quran, tafsir pun dia hafal. Tuan-tuan, tafsir ni dia ada banyak versi. Tafsir dia ada macam-macam tafsir. Tuan-tuan, maka orang gelar Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala adalah mufassir pada zaman ini. Tuan-tuan, hebat Syekh Mutawalli Sya'rawi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat lagi, saya pernah cerita macam mana Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala tak meninggalkan salat malam dia sebanyak 800 rakaat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita jangan kata 800 rakaat ni tak lama lagi nak Ramadan. Dia nak apa Ramadan? Bila Ramadan nak salat sunat tarawih. Tarawih kan orang suka buat 8. Tuan-tuan, orang suka buat 8.
Nak tunggu 8 tu pun macam 800-nya. Kita tuan-tuan nak tunggu yang 8 rakaat ni macam 800 rakaat. Masya Allah. Tuan-tuan, maka Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala 800 rakaat dia buat sembahyang malam dia, sehinggalah dia dilantik menjadi menteri wakaf di Mesir. Tuan-tuan, menteri, bila kata jadi menteri ni sibuk. Tuan-tuan, kena mesyuarat sana, kena mesyuarat sini, masalah sana, masalah sini. Tuan-tuan, sehinggalah seorang sahabat Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala kata, wahai imam, wahai syekh, tak payah terimalah jawatan menteri ni, kerana dikhawatiri nanti syekh tak boleh lagi dah nak beribadat sebagaimana biasa. Nanti kamu akan sibuk dengan kerja-kerja kementerian. Jadi tak usah terimalah syekh, sibuk nanti. Tuan-tuan, apa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi? Dia kata, tak apa. Dia kata, aku terima jawatan ni, kerana jawatan ni dia tidak akan dapat mengalahkan aku. Bahkan akulah yang akan mengalahkan jawatan ini. Tuan-tuan, bila dia terima jawatan sebagai menteri wakaf, tuan-tuan, apakah dia tinggalkan solat malam dia? Apakah dia mengurangkan solat malam dia? Tak, tuan-tuan. Kawan dia habaq aku tengok Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia tetap dengan kebiasaan dia. Dia tetap dengan sembahyang malam dia. Dia tetap dengan munajat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ni adalah orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala orang yang tak dikasih oleh Allah, benda kebaikan ini dia rasakan satu benda yang berat. Benda baik dia rasakan benda yang sangat sukar. Tuan-tuan, kita tengok sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan perihal orang-orang munafik. Tuan-tuan, orang munafik ni apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, apa yang mereka lakukan? Allah Ta'ala kata, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, kata Allah. Mereka memasukkan jari jemari mereka di dalam telinga-telinga mereka, kata Allah. Tuan-tuan, dekat sini maksud dia bukan dia masukkan semua jari-jari dia. Sebab kerana dia sebut dengan jamak al-asabi'. Tuan-tuan, maksud al-asabi', kalaulah dimasukkan semua jari-jari ni, maknanya termasuklah juga dengan jari jemari kaki tu, masuk sekali dekat dalam telinga dia. Tuan-tuan, tapi dah ulama tafsir kata, antaranya tafsir Al-Jalalain, tuan-tuan, disebutkan oleh ulama makna mereka memasukkan semua jari jemari dalam telinga mereka. Orang munafik apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tak suka untuk dengar. Mereka benci untuk dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, lalu Allah Ta'ala nak habaq mereka punya tak suka ni, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka masukkan semua sekali jari jemari mereka dalam telinga-telinga mereka. Tuan-tuan, maknanya apa? Mereka tak suka nak dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kalau adalah tanda-tanda yang seumpama ini, tuan-tuan, Allah tak zalim dengan hamba-hamba dia. Allah berikan tanda. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala ni dia tak nampak. Kita tak nampak dia. Bahkan Al-Quran yang turun kepada kita di dalam bentuk huruf, di dalam bahasa Arab,
ini pun diperbahaskan oleh ulama. Dan tuan, kalau kita tengok perbahasan ulama tauhid menyatakan Allah Subhanahu wa taala dia bersifat dengan sifat kalam, iaitulah berkata-kata. Dan tuan, tapi Allah Taala ni dia berkata-kata bidunil huruf, tak ada huruf. Kemudian Allah Taala sifat berkata-kata dia tanpa adanya bahasa, dan tuan, tanpa adanya suara. Dan tuan, pasal apa semua tanpa benda ni? Kerana nak membezakan yang tu adalah Allah, sedangkan kita adalah makhluk. Dan tu kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut jelas benda ni. Laisa kamithlihi syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan tuan, kita nak samakan Allah Ta'ala dengan benda yang paling besar atau benda yang paling halus. Dan tuan, yang tu bukan Allah. Bahkan apa yang terlintas di dalam sanubari. Dan tuan, sanubari ini dia lebih dalam daripada hati. Disebut oleh ulama as-sanubar. Dan tuan, sanubar ni maksud dia apa? Adalah daripada lintasan hati yang terdalam. Dan terlintas dalam hati macam tu. Yang tu bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kalau orang yang mengaji bahasa Arab, dan syai' ni disebutkan di dalam Alfiyah Ibn Malik. Dan syai'un maksud sesuatu dekat sini. Dan apa-apa pun juga benda yang besar, apa-apa pun juga benda yang halus. Dan tuan, itulah penggunaan kepada syai' yang dimaksudkan sesuatu. Dan tuan, lalu Allah Subhanahu wa taala dia kata laisa kamitslihi syai'. Allah itu dia tak serupa dengan sesuatu apapun. Dan tuan, maka Quran yang mai kat kita dia adalah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri faham kepada utusan dia, lalu diturunkan kepada kita di dalam bentuk huruf supaya apa? Manusia mudah untuk menghadamkan dia dan memahami setiap apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Allah Subhanahu wa taala ni dia tak nampak, dan kita pun tak nampak Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan boleh tengok Allah berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kamu akan tengok Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bulan yang mengambang penuh. Bila? Iaitulah pada hari akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, kerana kita tak nampak Allah Subhanahu wa taala, kerana tu Allah Subhanahu wa taala dia menjadikan tanda-tanda pada semua perkara, termasuklah tanda bahawa orang ni dikasih oleh Allah, dan juga tanda bahawa dia tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata dekat sini, wa ta'arrudu lin nafahati ma'murun bihi. Mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala itu ma'murun bihi, ianya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa muraghabun fi, dan dia benda yang sangat digalakkan, benda yang sangat-sangat dituntut, kata Imamul Haddad rahimahullahu taala. Dan tuan, sebelum ni kita terang macam-macam apa ni perasaan yang Allah Taala campakkan dalam hati seseorang hamba, menunjukkan bahawa dia telah pun memberikan apa? Hidayat, petunjuk kepada seseorang. Maka kata Imamul Haddad, mencari anugerah diperintah dan juga digalakkan padanya, dituntut padanya.
wal intizaru wal irtiqabu. Manakala seseorang yang hanya menunggu sahaja, wal irtiqabu, dan dia hanya melihat sahaja, dia tak buat apa-apa. Tuan, maknanya apa? Dia tunggu, kemudian dia tengok sahaja. Tuan, tengok dia tak buat apa-apa, hak tu lagilah tidak mendatangkan apa-apa hasil. Tuan, kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Al-Imam Al-Syekh Al-Qazwani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Makhluqat, iaitulah berkenaan dengan setiap yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara kejadian-kejadian yang paling hebat dijadikan oleh Allah adalah kejadian manusia. Tuan, ni yang paling baik dia punya kejadian dia. Tuan, kita ada akal, kemudian kita ada tangan, kita ada kaki, kemudian kita tahu beza mana satu yang betul, mana satu yang tidak betul. Tuan, semua ni untuk kita gunakan dia. Tujuannya untuk apa? Mendatangkan segala manfaat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu Nabi SAW sebut, ni nak cerita tuan-tuan, bila Allah bagi kita kederat, bila Allah bagi kita kesihatan, tuan-tuan, guna semua ni untuk mendatangkan manfaat. Dia tak boleh tunggu, dia tak boleh tengok sahaja, tak boleh. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, berniagalah kata Nabi, hatta la ta'kulaz zakah, kata Nabi. Berniagalah kata Nabi, sehinggalah kamu tidak perlu lagi kepada harta zakat, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, hadis ni nak berikan pelajaran apa? Hadis ni nak terang apa? Tuan-tuan, maknanya orang yang bekerja ni, orang yang mencari khazanah Allah, orang yang mencari yang dihalalkan oleh Allah dengan tolong empat kerat dia, dia adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu tak boleh apa juga perkara, apatah lagi perkara nak mendapatkan hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dia tak boleh tunggu dan hanya sekadar melihat biduni ta'arrudi, tanpa dia mencari hidayat Allah Subhanahu wa taala, waluzumil bab, dan dia hanya berdiri sahaja dekat pintu tersebut, dia tak masuk cari, dia tidak berusaha mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pengarang kitab ni kata, kalaulah dia setakat tengok, setakat tunggu, berdiri dekat depan pintu, tak buat apa-apa, humqun wa ghabawah, ketahuilah mereka ni sebenarnya adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak cerdik, kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kita ni telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal. Maka dengan akal ni kita boleh membezakan mana satu hak yang elok dan mana satu yang tidak elok. Dan tuan, kerana tu tidak ada hujah lagi dah untuk kita menolak akan perkara ini. Dan tuan, yang elok itu elok, manakala yang tidak elok itu tidak elok. Dan tuan, Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, seorang pun tak boleh nak kata kepada Nabi ni Nabi pembohong, tak boleh. Tuan-tuan, kita tak boleh nak kata Nabi SAW orang yang tak amanah, tak boleh. Tuan-tuan, Nabi SAW kita nak kata apa kat dia?
Kita nak kata segala keburukan tak ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum udul. Mereka itu semuanya adalah orang-orang yang adil belaka. Tuan-tuan, makna adil dekat sini adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang yang boleh dipercayai. Tuan-tuan, mungkin ada sikit-sikit yang biasa kita duk dengar, mungkin ada kisah bagaimana berlaku fitnah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, segelintir daripadanya kita dengar cerita-cerita macam tu. Tuan-tuan, tapi ulama dia mengambil pendirian, kami tak ikut campur urusan berkenaan dengan perkara-perkara yang kami duk dengar ada benda yang tak baik berlaku di kalangan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pasal apa? Kerana kedudukan mereka sebagai sahabat-sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian. Maka kata Imamul Haddad, siapa yang tidak mencari kebaikan ini dan berdiri sahaja di pintunya, humqan wa ghabawah, dia bodoh dan juga dia adalah orang yang tidak cerdik, kata Imamul Haddad rahimahullahu taala. Kaifa wa qad qala alaihi salatu wassalam, macam mana tidak dikatakan dia itu adalah orang yang bodoh dan juga kurang cerdik, dia kata, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebut. Tuan-tuan, kita tengok hadis ni, tuan-tuan, masya-Allah, kita ni tuan-tuan, hidayah ni telah pun terbentang di hadapan kita. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala dia sebut bahawa tanda-tanda kekuasaan dia ada pada diri hamba itu sendiri. Ada pada setiap yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kalau kita tengok pengkaji barat misalnya, tuan-tuan, bila mana mereka duk kaji alam ini, bila mana mereka kaji apa yang dijadikan oleh Allah, akhirnya mereka jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi dengan syarat, bila mana mereka nak fikir, bila mana mereka gunakan akal, bila mana mereka lapang dada, tuan-tuan, mereka akan nampak di sana hikmah-hikmah apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, contoh dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj ni tak lama lagi. Tuan-tuan, dalam peristiwa Isra Mi'raj, tengok Allah Taala kata apa dalam surah Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya lailan, pada satu malam, kata Allah, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Tuan-tuan, berlaku perkara tu berapa lama? Satu malam. Bahkan sebahagian daripada ulama kata bukan semua malam tu, tetapi hanyalah sebahagian daripada malam. Kerana Nabi SAW sampai semula ke Mekah. Nabi sampai semula ke rumah Ummu Hani, sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebelum masuknya waktu subuh. Tuan, maknanya sat sangat peristiwa Isra dan juga Mi'raj itu. Tuan, maka pada waktu pagi tu Nabi cerita, malam tadi pi Palestin, naik langit, kemudian balik semula ke Mekah. Tuan-tuan, saya dah cerita banyak kali.
Bila Nabi SAW cerita macam tu, apa orang Mekah buat kepada Nabi SAW? Disebut oleh Syekh Muhammad Al-Khudari dalam sirah dia. Dan dia kata apa? Ramai antara orang yang dah percaya dengan Nabi SAW, mereka ambil pasir, kemudian mereka taburkan atas kepala mereka. Dan ini menunjukkan protes. Ini menunjukkan tak percaya kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, tapi kerana nak tunjukkan kebenaran, Nabi ini Allah beri mukjizat pada dia. Tuan-tuan, ada satu orang, dia baru sahaja sampai daripada Palestin juga. Kata orang ni, "Hey Muhammad, kalau betul lah cerita kamu berjalan pergi sampai ke Palestin, sebelum subuh sampai dah. Masa aku balik ke sini ni, balik ke Mekah ni, ada satu kafilah yang juga sedang dalam perjalanan daripada Palestin menuju ke Mekah. Kalau tidak ada apa-apa halangan, maka ketika mana matahari nanti nak tenggelam, mereka akan sampai di hadapan bukit tersebut." Tuan-tuan, kata Nabi SAW, "Ya, aku berjumpa dengan kafilah ni." Kafilah ni, kata Nabi, semua sekali ada 6 orang. Di hadapan dia unta yang berwarna kelabu, kata Nabi. Tuan-tuan, Nabi terang benda tu. Bukan setakat itu, Nabi terang apa yang Nabi tengok di Masjidil Aqsa semua tepat. Kerana ada orang yang pernah pergi berdagang ke Palestin, mereka mengakui apa yang dicerita oleh Nabi SAW itu semua betul. Tuan-tuan, ditakdirkan Allah, matahari nak tenggelam dah. Betul-betul, tuan-tuan, 6 orang ni yang kafilah ni muncul, timbul dia, dan depan sekali adalah unta yang berwarna kelabu. Tuan-tuan, ni kebenaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tuan-tuan, hidayah ni telah pun terbentang di hadapan manusia. Allah Maha Adil. Allah tidak pernah zalim kepada manusia. Bahkan orang yang jauh daripada Allah, Allah Ta'ala kata apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, yang bermasalah siapa? Kita. Bila orang-orang ni tengok kafilah tu betul sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah, apa yang mereka kata kepada Nabi SAW? Mereka kata ini hanya kebetulan, ini hanyalah permainan Muhammad, yang ni cuma tekaan sahaja. Dan tuan, mereka tetap tidak mau mempercayai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, maka mereka itu tergolong dalam golongan apa? Humqun wa ghabawah, jenis orang yang kurang cerdik, kata Imam Al-Haddad. Maka kata Nabi SAW, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin." Ini hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi kata, sesungguhnya Tuhan kamu ni pada setiap hari, setiap masa, nafahatin, ada anugerah-anugerah yang Allah beri. Masya Allah. Tuan-tuan, 24 jam masa kita ni, semua tu ada anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 24 jam. Dan tuan, adanya apa? Segala pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, kerana tu dalam kitab Qatrul Ghaithiyah, ulama menyatakan orang yang nak mendekatkan diri pada Allah bukan setakat pegang tasbih. Orang yang nak dekat dengan Allah bukan hanya setakat meratik dekat tikar sejadah dia. Orang yang nak dekat dengan Allah bukan hanya sekadar melalui amalan-amalan spiritual semata-mata. Tuan-tuan, tapi semua benda yang dia buat, perkara tu boleh mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tuan-tuan, terutama kita semua kerja. Itu satu saya nak bagi contoh. Tuan-tuan, kita semua kerja. Tuan-tuan, masa tuan-tuan keluar tu, tapi kena niat. Niat. Tuan-tuan, niat tu apa dia? Niat, aku keluar ni kerana mencari rezeki yang halal, kerana nak tanggung anak isteri, supaya aku tak payah lagi dah nak minta-minta kepada orang, supaya dengan apa yang aku cari ni boleh tolong kepada orang. Tuan-tuan, sekalipun tuan-tuan tak pakai kepiah, sekalipun tuan-tuan tak pakai jubah masa tengah rehat sembahyang tu, kan, pakai baju kerja kan. No, tuan-tuan, walaupun macam tu keadaannya, Nabi SAW sebut orang yang keluar daripada rumah dia kerana mencari yang dihalalkan oleh Allah, pahala bagi dia sebagaimana pahala orang yang berada fi sabilillah, dia sedang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata ulama, banyak jalan-jalan kebaikan yang boleh seseorang itu gunakan untuk dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni kata, Tuhan kamu ni pada setiap masa nafahatin dia ada berikan anugerah. Cuma kata Nabi, ala fata'arradu laha, cuma hendaklah kamu cari anugerah-anugerah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tentang hadis ni nanti kita akan huraikan lagi pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.